Saya buka tajuk pengenalan 1.0. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keluar pula PowerPoint. Okey, ini merupakan video yang pertama untuk projek khas DST Pro. Dan sebelum tu saya memperkenalkan diri saja. Nama penuh saya ialah Kamarzaman bin Muhammad. Dan dekat FB biasanya dipanggil dengan nama Dikama Muhammad ataupun Dikama. Dan kadang-kadang saya menggunakan nickname Rock Kapak. Jadi ada yang panggil RK, ada yang panggil Rock Kapak, ada yang panggil Dikama. Jadi itu adalah orang yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan DST Pro? DST Pro ialah satu kaedah di mana kita trading dengan cara intra-daily ataupun daily trading yang digabungkan dengan swing trading. Jadi DST adalah daily swing trading. Dan kaedah itu kita gunakan dengan cara yang lebih profesional. Bermaksud semua benda, semua tool, semua maklumat, semuanya kita gunakan. Dan yang tidak penting kita tapis. Dengan cara itu trading kita akan lebih berkesan lah. Dalam trading sebenarnya kita perlu memikirkan soal risiko sahaja dahulu. Bila kita dengan modal yang banyak, contohnya 1,000, 10,000, 100,000 atau 1 juta sekalipun, kita masukkan ke dalam akaun broker dan kemudiannya kita nak trade, pertama sekali kita kena pastikan duit kita selamat. Jadi yang paling penting adalah risk. Bila kita kawal risk, profit tu sebenarnya akan datang dengan sendirinya. Cuma banyak atau sikit itu bergantung kepada keadaan kita waktu trading lah. Yang penting risk kita kawal dahulu. Contohnya macam kita simpan duit di dalam bank dan duit kita tu semakin hari semakin berkurang. Apa perasaan kita? Maknanya duit tu tak selamat lah di dalam bank. Baik kita simpan di bawah bantal atau sebagainya, dalam almari ataupun dekat dalam peti besi dekat rumah, lebih selamat. Kalau simpan di bank pun duit kita susut. Macam tu juga dengan akaun trading. Kalau kita simpan duit di dalam akaun trading dan duit kita tidak selamat, semakin hari semakin susut, semakin hari semakin susut, bermakna kita punya trading adalah berisiko. Kita boleh kehabisan ke semua duit kita. Jadi untuk trading, apa yang penting sangat dan dititik beratkan sangat-sangat adalah risiko. Sebab tu di dalam DST Pro saya menekankan soal risiko. Itu adalah nombor 1 dan keuntungan adalah nombor 2. Jadi motto kita ialah risk is priority, trade with smiley. Kenapa kita smile? Sebab profit tu akan datang dengan sendirinya bila kita jaga kita punya risk betul-betul. Okey, saya mulakan dengan rahsia kejayaan Neil Fuller. Neil Fuller ni satu tokoh yang sangat-sangat hebat di dalam forex. Kalau kita Google ataupun cari dekat YouTube, boleh nampaklah, jumpalah semua maklumat pasal Neil Fuller ni. Neil Fuller ni sangat-sangat bagus dalam technical analysis. Dia satu tokoh technical analysis yang dikagumi.
dan dalam usia yang muda dia dah menjadi billionaire dan bersara daripada dunia trading, dan dia teruskan dengan mengajar newbies untuk melahirkan lebih ramai trader-trader. Dan sekarang ini dia punya blog satu hari lebih kurang 200,000 orang yang view dia punya blog. Maknanya dia punya teknik ni memang sangat dahsyat lah. Tetapi kejayaan dia ada rahsia-rahsia tertentu yang dia pernah kongsikan bersama kita melalui blog, melalui video dan sebagainya. Jadi di antaranya saya cuma ambil sebahagian yang penting-penting je. Di antaranya ialah Neil Fuller menggunakan satu teknik yang mudah dan ringkas. Jadi seorang tokoh forex yang sangat-sangat dikagumi tak guna banyak teknik pun sebenarnya. Dia cuma guna satu teknik yang mudah dan ringkas. Dia tak ada macam, ya saya faham, orang yang baru berjinak-jinak dengan forex, dia nampak teknik tu dia suka, dia nak belajar. Nampak teknik ni dia nak belajar juga. Nampak teknik sana dia nak belajar juga. Jumpa robot dia pun nak beli robot. Tengok indikator ni dia nak pakai indikator, nak pakai indikator tu. So terlalu banyak, dan benda tu adalah sangat-sangat mustahil untuk trader tu mencapai konsistensi, kerana semua tu akan membuatkan dia keliru dengan situasi forex itu sendiri. Jadi untuk konsisten sepatutnya dia menggunakan satu teknik yang mudah dan ringkas. Sebab teknik ni sebenarnya hanya membantu untuk kita lebih kurang dalam 30% je daripada trading keseluruhan. Teknik 30%, management 30%, dan selebihnya adalah strategi. Itu yang bila kesemuanya tu kita gunakan, baru kita punya profit akan konsisten. Bukan teknik semata-mata. Itu adalah satu benda yang salah. Sebab kita umpamakan macam ni lah, teknik merupakan nadi kepada trading, dan money management adalah roh, manakala strategi itu sendiri adalah jasad. Jadi roh tanpa jasad tak hidup. Dah ada dua-dua tapi tak ada nadi pun tak hidup. Jadi kita perlukan ketiga-tiga sekali sebenarnya. Okey, itu berkaitan dengan teknik yang Neil Fuller gunakan. Seterusnya, Neil Fuller tidak masuk trade sesuka hati tanpa asas. Bermaksud, sebelum entry, banyak benda yang kita kena fikirkan terlebih dahulu. Kita bukannya masuk, nampak chart, tengok boleh buy, kita buy. Nampak chart, tengok kita boleh sell, kita sell. Itu adalah satu tindakan yang tidak bijak lah sebagai seorang trader. Apa yang patut kita kena fikirkan ialah di mana risk kita, berapa banyak profit yang kita boleh capai dan sebagainya. Itu yang lebih mustahak. Kita kena tahu hala tuju dia dulu, kita kena tahu trend ke mana, baru kita masuk entry. Itu pun entry yang kita buat mestilah berasas. Ada tanda-tanda untuk dia naik atau ada tanda-tanda untuk dia turun. Itu yang dikatakan berasas. Okey, seterusnya, wajib ada Forex Trading Journal ataupun FTJ. Okey, FTJ ni dia sangat-sangat membantu, sebab setiap kali kita trade, melakukan entry, tidak semestinya market menyebelahi kita sebenarnya.
Contohnya kita buat buy dan kita mengharapkan price itu naik, tetapi price itu turun. Tidak semestinya dia naik macam mana yang kita nak. Jadi kita memang mempunyai risiko di situ. Jadi bila kita ada FTJ ataupun Forex Trading Journal, kita sudah catatkan semua yang kita buat dan semua keputusan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan di dalam jurnal kita, FTJ kita. Daripada situ, bila market tidak menyebelahi kepada kita dan kena pada stop loss kita, kita menanggung kerugian. Dan daripada situ kita dapat membuat postmortem. Kita boleh bedah siasat semuanya, kita cari di mana silapnya, dan benda tu lebih membantu kita untuk trading kita yang akan datang. Lama kelamaan kita akan jadi lebih mahir, lebih kenal apa itu trend, apa itu market, mana hala tujunya, berdasarkan pada pengalaman kita dan apa yang kita tulis di dalam FTJ. Ini soal pengalaman, soal apa yang dah berlaku. Tak ada master yang boleh ajar. Tak ada satu orang sifu pun yang boleh ajar. Sifu, master, semuanya hanya mengajar apa itu psikologi, hala tuju, konsep, teknik, macam tu je. Tapi pengalaman memang trader tu sendiri yang kena lalui. Jadi sama ada dia melalui pengalaman itu secara bersahaja atau dia melalui dan dia rekodkan ke dalam FTJ dia dan digunakan untuk masa-masa akan datang. Yang mana yang lebih profesional untuk diri dia. Jadi seorang tokoh yang sangat dikagumi seperti Neil Fuller juga mempunyai Forex Trading Journal. Kenapa kita yang baru nak bertatih di dalam trading Forex tak ada benda ni? Jadi ini adalah satu benda yang wajib ada. Okey, seterusnya, trade apa yang kita nampak pada chart bermaksud bila kita berada di dalam satu grup, kita forum ataupun WhatsApp ataupun laman sosial yang lain, terdapat terlalu banyak perbincangan, terlalu banyak analisis dengan bermacam-macam pandangan daripada kawan-kawan kita ataupun member-member grup kita. Jadi itu bukan satu benda yang bagus. Sebenarnya kita kena buat analisis kita sendiri dan kita kena bertindak ataupun membuat keputusan daripada apa yang kita nampak pada chart dan apa kefahaman kita di situ. Bukan dengan cakap orang, ambil signal daripada otai-otai ataupun master-master. Itu adalah salah, sangat-sangat salah. Kerana setiap orang tidak mempunyai style trading yang sama. Sebenarnya bila market itu sedang menaik, ada orang buat buy untung dan ada juga orang yang buat sell untung. Sedangkan trend itu trend menaik. Kenapa? Disebabkan style trading yang tak sama, iaitu yang untung tadi disebabkan dia adalah scalper, dan seorang lagi disebabkan adalah dia seorang daily trader, dan seorang lagi swing trader. Dah tentu tak sama. Jadi pendapat setiap orang tidak sama. Jadi kita kena tengok pada chart, kita kena nampak apa yang kita lihat betul-betul, kita analisis berdasarkan apa yang kita nampak dan berdasarkan apa pemahaman kita dalam situasi chart tersebut. Okey, seterusnya, pastikan setiap usaha kita mendapat upah. Memang macam tak
memang macam tak penting, macam tak penting benda ni, tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab tu Neil Fuller, seorang tokoh yang hebat pun memastikan diri dia mendapat upah walaupun sedikit. Kita dah bertrading, kita dah buat analisis sepanjang minggu, sepanjang hari, kadang-kadang sampai bangun tengah-tengah malam kan. Macam-macam kita dah buat, tapi kita tak dapat upah. Jadi semuanya adalah sia-sia. Seandainya kita cuma untung sedikit, pastikan sedikit pun kita ambil sebagai upah. Itu adalah lebih baik, sebab dia memberi satu motivasi kepada kita untuk akan datang kita nak lebih lagi daripada apa yang kita dapat sekarang, dan kita merasa hasil daripada apa yang kita usahakan. Itu adalah satu motivasi yang baik, dan disebab itulah Neil Fuller sentiasa memastikan usaha yang dia lakukan mendapat upah. Jadi kita nak berjaya, kita kena follow orang-orang yang dah berjaya macam dia. Okey, seterusnya, pastikan kita boleh tidur dengan lena. Ini adalah satu masalah trader yang ada sekarang, di mana mereka bertrading tetapi mereka terlalu fokus pada chart sampai tak boleh nak tinggal chart, sampai kan nak pergi dapur sekejap untuk minum air secawan pun tak sempat. Takut sangat takut sangat tertinggal dia punya chart tu dah naik ke dah turun ke. Bila kita dah entry, sepatutnya kita lebih relax, bukan kita lebih menggelabah sampai kita tak boleh nak tidur. Jadi cara yang terbaik ialah dengan mengamalkan sistem trading yang betul, menggunakan teknik yang betul, menggunakan money management yang betul, ada strategi pengurusan risk. Dengan cara-cara yang betul, kita akan boleh tidur dengan lena, dan trading kita akan lebih tersusun sebenarnya. Okey, seterusnya, pengurusan dan strategi yang berkesan. Ini berkait rapat juga dengan tidur lena tadi. Bila kita dah uruskan segala-galanya dengan betul, dan kita mempunyai strategi-strategi tertentu untuk dalam trading kita, contoh dia seperti bila kita mendapat untung, apa strategi kita untuk memastikan untung itu sampai kepada TP kita ataupun take profit. Bila kita loss, apa strategi kita untuk recovery kita punya loss. Itu semua ada strategi-strategi yang berkesan dan boleh membantu trading kita. Nanti saya akan ajarkan dalam silibus, saya selitkan mengenai pengurusan dan strategi. Okey, habis mengenai rahsia kejayaan Neil Fuller. Seterusnya saya paparkan dekat sini silibus dalam DST Pro. Secara asasnya silibus di dalam DST Pro terbahagi kepada dua, iaitu technical analysis ataupun technical analisa, dan yang kedua adalah management dan strategi. Management dan strategi saya gabungkan sebab dia sangat-sangat berkait rapat. Jadi kalau macam tadi saya cakap teknik membantu 30%, lepas tu management membantu 30%, dan selebihnya adalah strategi. Tetapi strategi dan management sangat-sangat berkait rapat. Jadi dalam silibus saya cuma letak dua bahagian, iaitu technical analysis ataupun technical analisa dan management. Okey, kita tengok apa yang ada di dalam technical analisa. Yang pertama sekali, mungkin minggu depan mungkin saya akan
saya akan buat video mengenai pemahaman OHLC. Apa itu OHLC? Ialah open, high, low, close. Tapi minggu depan ataupun kita akan bincangkan mengenai OHLC ni di dalam video yang akan datang lah. Okey, seterusnya ialah candlestick dan situasi. Candlestick ni, kalau saya nak ceritakan pasal candlestick, sebenarnya 1 tahun punya cerita pun tak habis, sebab terlampau banyak cerita mengenai candlestick. Cuma saya akan masuk di dalam tajuk candlestick ni, saya ambil yang penting-penting dan saya akan tapis. Itu pun saya ingat sudah banyak. Nanti kita akan masuk tajuk ni, sangat-sangat penting. Kemudian trend dalam pasaran, ini pun penting. Support dan resistance atau SNR. Seterusnya chart reversal pattern ataupun CRP. Jadi kena tahu bila saya cakap CRP tu, chart reversal pattern. Kalau saya cakap SNR, maksudnya support dan resistance. Trend line ataupun saya biasa juga panggil dengan TL. Okey, itu sahaja yang ada di dalam technical analisa. Kemudian bahagian yang kedua ialah pengurusan dan strategi. Strategi pengurusan modal ataupun money management and strategy. Seterusnya strategi pengurusan risiko ataupun risk management and strategy. Dan seterusnya pengurusan keuntungan, strategi pengurusan keuntungan. Kadang-kadang saya juga akan sebut dengan profit management and strategy. Semuanya ada management dia dan semuanya ada strategi-strategi yang bersesuaian dengan management tu sendiri. Okey, habis bab syllabus. Okey, dah habis slide, cuma 3 slide saja. Apa lagi yang saya nak sambung untuk video kali ni? Okey, saya teruskanlah dengan pengenalan kepada MT4. Okey, untuk MT4, ini adalah MT4 saya di dalam Forex Citizen. Okey, MetaTrader. MT4 tu maksud dia MetaTrader 4 saya dah biasa sebut MT4, nanti orang tak tahu. MT4 adalah stand for MetaTrader 4. Okey, ini adalah basic. Tetapi di dalam DST Pro, saya memang tak boleh nak trade dengan chart yang berserabut macam ni, yang semuanya ada, macam-macam ada. Okey, dah membuahkan hasil dah, dah profit. Okey, itu tutup dulu, suruh saya pergi profit. Okey, apa yang berlaku ni? Jadi saya akan ceritakan satu-satu apa yang berlaku sebenarnya dengan chart ni yang sangat-sangat berserabut ni. Okey, dekat atas ni ada menu bar, file, view, insert, chart, tool, window dan help. Kita tengok dekat dalam file ada new, open. Okey, ni semuanya ada dekat sini. Jadi kira banyak benda yang kita tak perlukan dekat sini. View, okey, sini pun semua dah ada. Insert, chart, semua banyak dah ada dekat atas ni, dekat menu bar. Jadi dekat bawah dia ni adalah toolbar. Ada macam-macam toolbar ni, tujuan dia untuk short form, tapi banyak yang kita tak pakai pun sebenarnya. Okey, contohnya market watch ni, kalau kita delete, okey, navigator pun kita delete, dia jadi besar. Jadi macam mana kita nak dapatkan balik market watch dengan navigator? Dia ada dekat sini. Okey, ini adalah market watch, nampak kan?
Okay, market watch kita tekan, okey dia datang. Dekat sini kita boleh pilih pair USD Japanese Yen, Great Britain Pound USD Dollar, USD CHF Francis. Okey, dan navigator tadi sebelah dia. Okey, nampak dan ni kita boleh adjust cantik lah. Macam ni. Kalau ni okey, cantik lah. Tapi saya lebih suka benda ni kita suruh supaya chart kita lebih besar. Okey, pertama sekali saya suka bila dekat chart kita ni clear. Saya tak suka keadaan yang berserabut-serabut macam ni. Yang ni kita tak pakai. Okey, ni nama dia Bollinger Band. Indikator ni Bollinger Band ni. Okey, pergi dekat situ dan keluar level Bollinger Band 20 tu, klik kanan, delete indicator. Okey, hilang satu, selesai. Dan warna merah ni adalah moving average. Ni pun kita tak pakai. Kita klik kanan, delete indicator. Yang ni RSI. Okey, pergi kat sini, RSI warna biru ni, klik kanan, delete indicator. Selesai. Dan pergi kepada okey, chart ni, klik kanan dan grid, klik. Okey, clear. Sekarang kita punya chart sudah pun cantik. Ini merupakan chart New Zealand dollar, US dollar. Maksudnya duit New Zealand dan duit US lah. Dan kita nampak trend dia sekarang tengah turun. Dia cuba untuk melepasi kawasan sini. Kalau dia melepasi, dia akan cari kawasan sini. Okey, itu adalah pemahaman yang saya belum ajar. Tak apa, itu nanti dulu. Lagi satu, kita clearkan kita punya toolbar ni serabut sangat. Okey, nampak garisan yang kecil-kecil ni. Klik kanan dekat dia, customize. Kita cuma gunakan apa yang kita cuma ambil apa yang perlu saja. Yang tak perlu kita buang. Okey, option ni tak payah, tak pakai. Meta edition ni pun kita tak perlu. Help ni tak perlu. Auto trading tak perlu. Strategi tester tak perlu. Terminal tak perlu. Data window tak perlu. Full screen tak perlu. Print pun tak perlu. Print preview tak perlu. Profile tak perlu. New chart tak perlu. New order kita perlu. Jadi dekat sini yang kita perlukan hanyalah 3, iaitu new order, navigator dan market watch. Ada tak yang saya okey, terus terang semua ni tak perlu. Memang saya rasa tak perlu semuanya. Kita cuma perlukan 3 sahaja, iaitu market watch, navigator dan new order. Close. Okey, yang seterusnya di sini ada M1, M5, M15, 30. Ini adalah time frame, di mana M1 ni membawa maksud satu batang candle ni adalah pergerakan masa 1 minit. Dia macam ni. Okey, ni 1 minit, satu candlestick. Okey, kalau ni 3 batang ni ada 1, 2, 3, maksudnya 3 minit lah. Okey, yang M5 5 minit. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, daripada sini ke sini setengah jam. Okey, kalau M15 maksudnya satu ni adalah 15 minit. Okey, ini 1, 2, 3, 4. Ni 1 jam lah. Okey, 30 adalah setengah jam. Setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Okey. Dan H1 maksudnya 1 jam. H 1 jam lah, 1 hour. H4 adalah 4 jam. D1 adalah 1 hari. Ni 1 hari, ni hari kedua. Maknanya hari ni Selasa, yang ni semalam Isnin, yang ni ini Sunday bar, dan ini Jumaat punya. Okey.
W1 membawa maksud satu candlestick satu minggu, dan MN membawa maksud satu candlestick satu bulan. Ni monthly. Jadi yang kita gunakan, okey, dekat pergi kat garisan kecil-kecil ni, right click, customize, dan yang kita hanya gunakan adalah monthly, weekly, daily dan H4. 1 jam kita tak guna, 1 jam dan ke bawah kita tak guna. Jadi buangkan dia sebelum dia merosakkan fikiran kita, kita buangkan. Dan yang tinggal hanya 4 jam, H4, D1, W1 dan MN. ok, close. ok, cuma ada itu sahaja, 4 sahaja kita gunakan. Yang bawah ni kita naikkan ke atas. Cara dia, gerakkan dia punya yang garis-garis tu dan tarik ke atas. ok, dan kita dapat kat sini, right click pada garis-garis kecil tu, customize. Oh, ni lagi banyak ni, apa ni nak kena buang. Tak apa, kita buang satu-satu. Crochet kita pakai horizontal line kita pakai, trend line kita pakai, Fibonacci kita remove, text kita pakai, rectangle kita pakai. ok, Fibonacci expansion pun kita remove, scale remove, ni pun remove, 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 remove dan remove juga. ok, jadi kita cuma gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Pertama sekali kita gunakan crochet, horizontal line, trend line, text dan rectangle. Itu sahaja. Close. Dan yang bawah ni sama juga, klik, drag and drop ke atas. ok, jadi kita punya chart dah semakin besar lah. ok, yang ni pun kita kena customize juga. Sama juga kat garisan kecil-kecil ni, right click, customize. Candlestick ni kita pakai, bar chart tak pakai, kita remove. Line chart kita gunakan. ok, zoom in zoom out ni perlu, auto scroll dan chart shift perlu. Yang ni tak perlulah, indicator tak perlu, period tak perlu, template tak perlu. ok, step by step kita gunakan. ok, jadi ini saja yang ada dekat dalam kita punya chart. Cantik tak? Barulah kita punya chart lebih tersusun. Nampak? Kalau saya buat dalam bentuk macam ni tadi pun cantik kan? Jadi daripada sini baru kita boleh beranalisa ataupun kita boleh trading, dan kita boleh membuat analisis dengan tepat berdasarkan MT4 yang kita yang dah jauh tak beza dengan yang tadi, yang berserabut tadi dengan sekarang. Jauh kan beza dia. Jadi saya harap ramai yang akan buat dengan cara yang macam ni. Pastikan kita punya chart kita adalah naked chart, supaya kita beranalisis dan kita menggunakan minda kita dengan cara yang betul, bukan terlampau terpengaruh dengan bermacam-macam indikator, bermacam-macam signal, bermacam-macam yang ada dekat dalam chart. Tak, kita cuma nampak candlestick dan kita nampak trend dia macam ni, kita nampak kan. ok, dari sini ke atas ni dia naik, lepas tu dia turun sikit, dia naik, dia turun sikit. Jadi kita nampak dengan jelas semuanya. Jadi gunakan kaedah yang macam ni, simple, dan tak perlu ada macam-macam yang berserabut. Selebihnya kita kena gunakan kita punya mindset kita sendiri untuk faham pergerakan dia. ok, setakat ini saya habiskan saya punya video ni dekat sini. Dan
itulah untuk minggu ni, untuk pengenalan tak ada assignment, cuma pengenalan mengenai forex dan pengenalan MetaTrader 4 sahaja. Akan datang saya akan mulakan the next video, saya akan mulakan dengan OHLC, dan kalau masa mengizinkan saya akan sambung sedikit dengan candlestick. Okey, sampai dekat sini dahulu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.